Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk nisbah antara dua kuantiti. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 196. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 5. Soalan 1. Jamilah membuat sandwich, pie dan tart untuk anak-anaknya. Okey, ini gambarnya. Jadi kita perlu keluarkan maklumat kat sini, iaitu kita lihat sandwich ada 2, 4, 6. So kita buat 6, kita tulis 6. Kemudian pie ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan seterusnya tart ada 4. Okay, jadi untuk menjawab soalan ini biasanya kita keluarkan maklumat dan kemudian kita boleh tulis singkatannya. Kita tengok sandwich kita buat S. Okay, so S kita buat 6. Kemudian pie kita buat P. Okay, nilai dia bilangannya 10 dan tart kita buat T iaitu 4. Okay, jadi kita dah keluarkan bilangan, kita boleh menjawab soalan ni. Iaitu soalan dikata nyatakan nisbah. Jadi kata kunci di sini ialah nyatakan nisbah. Dan soalan ini berbeza. Kita tengok soalan A. Iaitu bilangan sandwich kepada bilangan pie. Jadi kita boleh jawab soalan A. Iaitu kalau nisbah, dia boleh dinyatakan A kepada B. Okey, maksudnya untuk soalan A, kita jawab dulu. Kita salin dulu A. Bila dikata sandwich kepada pie, kita buat S kepada P. Okay, jadi jawapannya ialah okay, sandwich ialah 6. Kemudian pie ialah 10. Okey, kita tengok sini, kita jawab 6 kepada 10 jawapannya. Okay, so kita tulis 6 kepada 10. Okay. Kita tahu sebelum ni sebutan bagi nisbah ialah A kepada B macam ni. Ataupun ada satu lagi keadaan iaitu A per B. Okay, jadi untuk soalan ini, kalau 6 per 10, kalau kita tulis dalam bentuk AB, kita dapat 6 kepada 10, maksudnya 6 per 10. Okay, so kalau 6 per 10, kita lihat dia seperti pecahan yang mana kita boleh permudahkan. Bila kita permudahkan, maksudnya kita kena pasti CP apa yang ada dalam dua-dua ni. Jadi kita tengok sini, dia boleh dibahagikan dengan 2. Bila kita bahagikan dengan 2, maksudnya 6 ini kita tulis 3, iaitu 3 kali 2, 10 ini ialah 5. Jadi jawapan terakhir untuk soalan A, apakah bilangan nisbah bilangan sandwich kepada pie? Jadi jawapannya ialah 3 kepada 5. Okey, so kita jawab 3 kepada 5. Okey, inilah jawapan terakhir untuk soalan A yang mana kita permudahkan. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Bilangan pi kepada jumlah bilangan tart dan pie. Okey, sekarang ni kita tulis tu soalannya dahulu. Kehendak soalan iaitu B. Okey, tart kita buat T kepada, kat sini ialah jumlah bilangan tart dan pie. Maksudnya tart tambah pie. Okay, kat sini kita tengok sini tart ialah 4, manakala pie ialah 10. Jadi kita dapat 14. Tambahin jumlah ini ialah maksudnya kita tambah. Jadi kita tulis sini, T ni bukan T ini ialah pie Cikgu betulkan bilangan pie So
pi kepada tak dan pi. Okey, pi 10, jadi kita tulis 10 kepada tak dan pi 10 tambah 4, 14. Okay, jadi inilah dia nisbah dia 10 kepada 14. Namun demikian, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia boleh dipermudahkan. Kita tulis 10 per 14. Okey, seperti soalan A tadi, boleh dipermudahkan dengan CV2. Maka kita bahagikan kedua-dua nombor ini dengan 2. Jadi 10 ini jawapan untuk CV2. Kita dapat berapa kali 2 dapat 10, kita dapat 5. Manakala 14 ni ialah 7. Jadi jawapan terakhir untuk soalan ini ialah 5 kepada 7. Okey. Seterusnya soalan C. Nyatakan nisbah jumlah bilangan tak dan sandwich. Okey, kat sini ialah jumlah bilangan tak dan sandwich kepada tak, maksudnya tak sahaja. Okey, so kita tulis dahulu soalan ini, soalan. Okey, cikgu tak muat, jadi cikgu alih sikit cikgu alih sikit ke atas. Okey, so kita jawab soalan C, iaitu tak dan sandwich, maksudnya tak tambah sandwich kepada tak. Kita lihat dahulu yang pertama, tak dan sandwich, maksudnya tak 4, sandwich 6, jadi 4 tambah 6, 10. Okay, so kita tulis 10. Okay, tak pula ialah 4, jadi 10 kepada 4. Jadi 10 kepada 4, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, dia ialah 10 per 4. Jadi masih lagi boleh dipermudahkan dengan CV2, maka kita bahagikan kedua-dua nombor ini dengan 2, iaitu berapa kali 2 dapat 10, kita dapat 5, manakala berapa kali 2, 4, kita dapat 2. Maka jawapan terakhir untuk soalan C ialah 5 kepada 2. Okey, 5 kepada 2. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 1A, B dan C, iaitu kita permudahkan segala jawapan tersebut. Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Gambar menunjukkan isi padu jus tembikar di dalam bekas R dan T. Okay, kita lihat kat sini, kata kunci kat sini ialah gambar tersebut, iaitu R 600 ml manakala T 400 ml, iaitu isi padunya. Jadi kita boleh keluarkan maklumat. Kita tulis R sama dengan berapa So kita tulis R berapa? 600 ml. Isi padunya kita kena tulis. Nanti nisbah kita tak boleh tulis dia punya unit dia. Di manakala T ialah 400 ml. Okey, ini dia maklumat dia. Kemudian kita tengok kepada soalan, iaitu nyatakan nisbah isi padu tembikar jus tembikar di dalam bekas R kepada jus tembikar dalam bekas T. Maksudnya R kepada T. Jadi kita kena buat nisbah untuk R kepada T. Jadi kita boleh tulis R itu berapa dan T itu berapa. Jadi kita tulis R itu ialah 600 ml manakala T ialah 400 ml. Okey, ini sukatannya dahulu. Namun demikian, untuk maklumat semua, dalam nisbah kita tak boleh tulis unit. Jadi kita boleh pangkah unit ini. So kita akan tulis 600 kepada 400. Okey, adakah jawapannya? Okey, seperti biasa kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 600 per 400. Jadi kalau pecahan 600 per 400, kita boleh permudahkan. Okey, so 400
Jadi pertama sekali kita potong sifar yang berpasangan. Kemudian 6 dengan 4 sudah pasti ada dalam sifar 2. Jadi kita bahagikan dengan 2. Okay, jadi kalau sifar 2, berapa kali 2 dapat 6? Kita dapat 3. Manakala 4 ialah 2. Jadi jawapan untuk soalan 2, nyatakan nisbah bekas R kepada T iaitu 3 kepada 2. So kita tulis 3 kepada 2. Inilah dia jawapan untuk soalan 2, yang mana kita tak perlu tulis unit dan kemudian kita permudahkan. Seterusnya soalan 3, jadual menunjukkan jisim makanan laut yang ditempah oleh keluarga Rachel. Kat sini makanan laut ada ikan, ketam dan sotong, yang mana jisimnya berbeza. Ikan 2 kg, ketam 1500 G, unit dia tak sama kat sini, dan juga sotong 500 G. Jadi pertama sekali kita perlu keluarkan maklumat yang mana kita letak dulu dia punya kita panggil jisimnya. Okey. Pertama sekali ikan, jadi kita buat I. I kita tak boleh tulis 2 kg, kita kena tukarkan kepada 1 unit saja iaitu gram. Jadi 2 kg ni kalau kita tukarkan kepada gram bersamaan 2000 gram. Okey, so kita tulis 2000 gram. Okay, sebab kita nak samakan dengan ketam dan sotong. So kita tulis 2000 gram. Okay, manakala ketam kita tulis K 1500 gram. Manakala sotong kita buat S iaitu 500 gram. Okay, jadi kita boleh menjawab soalan ini bila kita dah samakan unit. Kita tengok soalan A, nyatakan nisbah A iaitu jisim ketam kepada sotong. Okay, jadi untuk soalan A, kita tulis singkatannya dahulu K kepada S. Jadi kita tulis K kepada S. Okay, kemudian kita tukarkan huruf K ini dan S ini kepada jisimnya iaitu K itu 1500 G. So kita tulis 1500 G, manakala S 500 G. Itu yang pertama. Kemudian seperti soalan 2 tadi, yang mana kita kena hapuskan dahulu unit. Jadi kita pangkah G, kita dapat 1500 dan 500. Jadi sudah semestinya kita akan permudahkan. Kita buat dalam bentuk pecahan, itu akan lebih nampak. Jadi kita tulis 1500, kita akan perkan dengan 500. Jadi kita permudahkan potong dua sifar. Kemudian 15 dengan 5 sudah pasti ada sifar 5. Jadi kita bahagikan dengan 5. Bila bahagi 5 kita dapat ni 3, manakala 5 ni 1. Maka jawapan untuk soalan A ini ialah 3 kepada 1. Jadi kita tulis 3. K itu ialah 3. Kemudian kepada 1. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A, iaitu nisbah jisim ketam kepada sotong. Seterusnya soalan B, iaitu jisim ikan kepada jisim ikan dan ketam. Okey, jadi kita tulis singkatannya dahulu iaitu ikan kepada ikan dan
ketam. Jadi ikan tu berapa? Ikan 2000 gram. So kita tulis 2000 gram. Manakala ketam 1500 tambah 2000. Okey. Maksudnya kat sini ikan dan ketam ni kita kena tambah. Jadi kita buat bentuk lazim kat sini iaitu 2000 tambah 1000. Okey, cikgu abaikan dulu gram unit ni. So kita dapat sifar, 5 dan 3. So kita tulis tu 2000 gram kepada 3500 gram. Jadi kita permudahkan dahulu. Okey, sebelum tu kita permudahkan, kita potong dulu unit. So kita potong dan potong. Kemudian kita permudahkan dengan kaedah bahagi ataupun pecahan, iaitu 2000 kita akan perkan dengan 3500. Jadi seperti biasa, kita permudahkan sifar, kita potong 2 sifar berpasangan, atas bawah. Kemudian 20 dengan 35 ada sifir 5 di situ. Jadi kedua-duanya kita kena bahagikan dengan 5, iaitu 20 ni kita dapat 4, 35 kita dapat 7. Maka jawapan terakhir untuk soalan B ini iaitu 4 kepada 7. Jadi kita tulis 4 kepada 7. Untuk soalan seterusnya, soalan C, kita akan buat di muka surat di sebelah. Jadi soalannya, jumlah jisim sotong dan ikan. Maksudnya kita perlu kira jisim sotong dan ikan kepada sotong. Okey, so soalan C, kita akan tulis sotong dan ikan, maksudnya sotong tambah ikan kepada sotong. Okay, sotong dan ikan maksudnya kita akan buat 500 tambah 1500 ataupun 1500 dulu tambah 500. Jadi kita dapat sifar 10 dan 2. So kita dapat sotong dan ikan ialah 2000 gram. Kepada sotong saja iaitu 500 gram. Okay, seterusnya kita permudahkan dengan kita buang dulu unit dan kita nyatakan dalam bentuk pecahan. So kita buat 2000, kita akan perkan dengan 500. Sekarang kita permudahkan. Dan sekarang 20 dengan 5 sudah pasti sifir 5, iaitu kita bahagikan kedua-duanya dengan 5. Jadi 20 ni ialah 4 kali 5, manakala 5 ni ialah 1 kali 5. Maka kita dapat jawapan untuk soalan C, iaitu 4 kepada 1. Nisbah 4 kepada 1. Okay, jadi itulah dia jawapan untuk soalan 3C. Seterusnya soalan 4. Nyatakan nisbah 20 sen kepada RM1 dalam bentuk termudah. Jadi kata kunci kat sini 20 sen kepada RM1. Jadi kita terus tulis saja wang ni, iaitu 20 sen kepada, okey, kat sini inilah perbandingan antara dua kuantiti ni ataupun dua unit kat sini. Cuma bezanya ialah
dinyatakan dalam unit yang berbeza, iaitu satu sen dan satu lagi RM, iaitu wang ringgit. Jadi kita perlu tukarkan RM1 ni atau 1 ringgit ni kepada sen, yang mana nilainya ialah, kalau kita tukar bentuk sen, kita dapat 100 sen. Okay, macam mana cikgu boleh dapat 100 sen? Okey, kita lihat kepada perbandingan atau contoh yang mudah kat sini. Contohnya 20 sen kita tambah dengan 80 sen. Okay. Kalau kita ada 20 sen tambah 80 sen, kita sebenarnya kadang-kadang kita terus jawab jawapan dia RM1. Namun sebenarnya hakikatnya ialah 2 tambah 8, 100, 10. So, dia ialah sebenarnya 100 sen. Tapi dia juga sama nilai dengan RM1. Jadi, cikgu tukarkan RM1 ni kepada 100 sen. So, kita tulis dalam unit yang baru iaitu 20 sen kepada, kita kena samakan dahulu, iaitu 100 sen. Okay, itu yang pertama. Kemudian, bila kita nak permudahkan, seperti ayat sini, kita nak buat nisbah, kita perlu buang unitnya dahulu. So, kita buang dulu sen. Kita dapat 20 kepada 100. Jadi, untuk kita dapatkan penyataan termudah, jadi kita boleh nyatakan dalam bentuk pecahan, iaitu 20 per 100. So, kita tulis 100. Okay, jadi kita akan permudahkan. Kita potong dulu sifar, kemudian 2 dengan 10 ada sifar 2, iaitu kita bahagikan dua-dua dengan 2. Jadi, berapa kali 2 dapat 2? Kita dapat 1, manakala 10 ini ialah 5. Maka, nyatakan nisbah 20 sen kepada RM1 dalam bentuk termudah, iaitu 1 kepada 5. Okay. So, kita tulis ni 1 kepada 5. Jadi, inilah dia jawapan untuk soalan 4. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 5. Kat sini ada jarak antara E ke F dan F ke G. Okay, soalan dia kata, nyatakan nisbah EF kepada FG. Okay, so kita tulis dulu maklumat ni dalam bentuk ayat, iaitu kita tulis E ke F, maksudnya EF lah. So, kita tulis E, F sama dengan 2 km. So, tak apa, kita tulis 2 km dulu. 2 km. Kemudian F ke G ialah 8,000 meter. So, F, G bersamaan 8,000 meter. Okay, cuma kat sini, macam cikgu cakap sebelum ni, kalau tengok soalan 3 tadi, yang mana kita samakan semua jadi J. Tadi kg kan, jadi J. So, untuk soalan ni, 2 km ini kita perlu tukar kepada meter, iaitu 2,000 meter. Jadi, 2 km ini bersamaan 2,000 meter. So, kita tulis 2,000 meter. Okay, jadi, kita tulis nombor yang baru kat sini ialah 2,000 meter. Okay, sekarang kita tengok soalan A. Okay, kita kata nyatakan jarak, nisbah jarak antara EF kepada FG. Okay, EF kita tulis dulu. EF kepada FG. So, kita tulis dulu nisbahnya. Kemudian kita tulis dalam bentuk nombornya. Unitnya iaitu 2,000 meter. Okey, kita tulis tu 2,000 meter kepada 8,000 meter. Kemudian seperti biasa kita pemudahkan, kita buang dulu sifar, meter, dan kita nyatakan dalam bentuk
pecahan. Jadi kita buat 2000, kita perkan dengan 8000. Jadi kita boleh potong sifar. Okey, selagi ada kita potong. Jadi 2 dengan 8 ni ada dalam sifar 2. Jadi 2 kita bahagikan dengan 2, kita dapat 1. Manakala 8 ni kita dapat 4. Jadi jawapan untuk soalan A, jarak nisbah antara dua jarak ni iaitu 1 kepada 4. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B. Nyatakan nisbah jarak EF kepada EG. Jadi kita teruskan EF kepada EG. Yang tadi. Kita salin dulu soalan ni. Soalan B. EF kepada EG. Kita tengok sini EF kita dah ada iaitu 2000 meter. So kita tulis ni 2000 meter. Cuma untuk EG kita tengok yang dinyatakan EF dan juga FG, maka kita perlu sebenarnya kita perlu tambahkan kedua-dua jarak ni iaitu kita dapatlah dua-dua ni. Okey. Maksudnya jarak daripada ujung ni sampai ujung ni. Bila kita tambah, kita dapat nilainya. Okey. Nilai untuk E hingga G. Maksudnya kita tambahkan 2000 dengan 8000. Okay, so cikgu tulis kecil kat sini. 2000 tambah 8000. So kita dapat 10,000. Okey. Jadi jarak untuk EG ialah 10,000. So kita tulis ni 10,000 meter. 10,000 meter. Okay, seterusnya kita akan permudahkan dulu. Sebelum tu kita buang dulu yang unit. Jadi kita akan perkan 2000 dengan 10,000. So tulis 2000. Di bawahnya 10,000. Kemudian kita perkan, kita gariskan. Okay, sekarang kita permudahkan. Kita potong sifar dulu. Selagi ada berpasangan, kita potong. Okay, sifar ni dia tak ada, atas tak ada, so kita tak boleh potong. Sekarang kita dapat 2/10. Jadi 2/10 ni dia ada dalam sifar 2. Kalau kita buat pecahan, kita permudahkan sifar 2 iaitu 2 kali 1 dan 2 kali 5. Jadi jawapan terakhir untuk soalan B ni iaitu 1 kepada 5. Jadi 1 kepada 5. Ini ada jawapan untuk soalan B. Jadi seterusnya soalan C. Kita buat di muka surat sebelah. Okey. Jadi soalan dia, kira nisbah atau nyatakan nisbah EG kepada FG. Okay, EG tadi kita dah dapat iaitu 10,000. Manakala FG okey dah ada kat sini. So kita tulis dahulu EG kepada FG. Okay, sekarang kita tukarkan kepada unitnya ataupun bilangannya, iaitu EG tadi cikgu dah kira tadi E hingga G 10,000. So kita tulis ni 10,000 meter kepada FG 8,000 meter. Okay, sekarang kita buang unit dulu dan kita permudahkan. Bila kita nak permudahkan, kita buat dalam bentuk pecahan, itu lebih kita nampak.
10,000 per 8,000. Sekarang kita gariskan. Okay, sekarang kita mudahkan potong dulu sifar berpasangan. Kalau ada macam ni, atas bawah. Okey, ia tinggal 10 dengan 8, jadi dia ada dalam sifar 2. Jadi kita bahagikan dengan 2. Jadi 10 ini ialah 2 kali 5, manakala 8 ini 2 kali 4. Maka jawapan terakhir untuk soalan 5 ialah kita dapat 5 kepada 4. Okey, so tulis sini 5 kepada 4. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan C. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk nisbah antara dua kuantiti bagi muka surat 196 untuk nombor 1 hingga 5. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.